Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa cerita pasal saya dan Kasim. Dia duk meroyan tak habis lagi, dia duk koyak rabak lagi, dia duk cemburu lagi. Setelah sebelum ni dia bersama dengan UMNO puluhan tahun, dia ada tempat, dia menjadi ahli parlimen, dia menjadi Dewan Undangan Negeri, malah dia dapat menjadi Menteri Besar Peralih. Dan saat ini apabila dia dah dipecat, kalau tak silap aku dia digantung daripada UMNO dan dia mohon dia dipecat dan dia dipecat. Dan selepas tu dia pun terus dia pergi jumpa Hadi Awang, dia pergi jumpa Muhyiddin Yassin, dia nak bertanding di atas tiket Perikatan Nasional untuk PRU15. So apabila Perikatan Nasional, dia bertanding di bawah Perikatan Nasional, dia dapat jadi ahli parlimen, dia menang besar dekat Perlis dan Perikatan Nasional tak dapat. Jadi kerajaan memang serabut perut je. Tapi apa? Apabila Perikatan Nasional tak dapat bentuk kerajaan pusat, dia punya meroyan, dia punya serabut, dia punya hantam BN, dia hantam Perikatan Nasional, dia hantam Barisan Nasional, dia hantam Pakatan Harapan, dia hantam ke semua parti kau-kaunya. Sebab apa? Sebab dulu dia duk nikmat berkuasa, nikmat ada kedudukan, nikmat jadi menteri, nikmat segala-galanya. Tahu-tahu kali ini hanya menjadi ahli parlimen. Dan apabila dia duduk di dalam parti PAS pun, dia tak dapat jawatan-jawatan tinggi. Dia hanya ahli biasa saja. Dan saya dan Kasim hanya menjadi ahli parlimen sahaja. Dan PAS langsung, PAS tak bagi jawatan apa-apa pun kepada saya dan Kasim. So hari ni aku akan bawa isu pasal saya dan Kasim. Dia duk meroyan dan video ni video saya dan Kasim ni diulas sewaktu PRN ataupun PRK di Parlimen Pulai dulu, dan aku akan bawa video yang kedua pasal PRK Pelangai. So dia pun ada keluarkan kenyataan dekat Malaysia kini jangan gunakan isu DNAA. So disebabkan kenyataan dia tu pun ada orang hantam dah. Aku akan bawa untuk video yang kedua untuk orang Peralih dia balik, dan video yang ketiga aku akan bawa pasal apa? Peralih nak buat beras sendiri seperti mana Kedah kan, Kedah keluarkan beras RM7 1 kilo. Dan Peralih pun dia nak keluarkan juga beras daripada Peralih. Bukan dia nak keluarkan beras, dia nak packing beras tapi dia menggunakan brand dia, dan dia nak jual kepada rakyat-rakyat dia. Jadi fikir-fikir balik, Kedah tu dia keluarkan beras dia pun sekilo RM7. Gila kan kepala bapa, apa pun tak tahu, RM7 sekilo, bayangkan. Jadi hak yang tindakan, hak yang dibuat oleh Kedah, Terengganu pun nak buat dan Peralih pun nak buat. Dia pun hanya nak packing, tapi dia sembang kata macam negeri dia keluarkan itu, keluarkan ini, tapi dia nak juga hasil produk daripada negeri dia. So jom kita sama-sama kita layan sama-sama untuk video yang pertama, dan last kali aku akan bagi reaction. Aku akan teruskan video pertama, video kedua, video yang ketiga, dan belakang sekali kita akan ulas sama-sama. Jom sama-sama kita dengar. Saya tak tahu dia ni bercakap bagi pihak UMNO ke, dia betul daripada pihak mana. Tetapi malulah UMNO mempunyai orang macam ni untuk rakyat sokong. Rakyat tak boleh menyokong lah parti ni. Kalau itu orang UMNO, saya rasa dia cakap tu macam disokong. Sebab apa? Bila Nur Jazlan kata, Sebab dia tak dapat Assalamualaikum warahmatullahi. Selak minda, bijak berganda. Aku saja-saja dah bubuh video sedikit petikan daripada Syed Kasim duk kempen di Pulai dengan jeram kan. Duk petikai buat Presiden UMNO, Oh nak pelaga Nur Jazlan lagu ni lah nah. Oh melibatkan madam supaya orang tiba tak puas hati kat Zahid. Memanglah hang tak puas hati lama dah kat Zahid kan. Kihan tak lekat tu. Tapi aku nak cerita di sini, sebenarnya hang ni yang pertama sekali hang dah gila talak kan. Dan yang kedua ni hang menyesal dah sebenarnya masuk PAS dalam Perikatan Nasional ni. Kalau tengok balik dalam sirah hang dalam politik lah kan. Hang biasa jadi ketua UMNO bahagian Arau. Lama. Hang jadi pengurusi Badan Hubungan UMNO Negeri Perlis. Lama. Kemudian hang biasa jadi MKT kan. Lama. Lepas tu hang biasa jadi menteri besar kan. Hang biasa menjadi menteri kabinet kan. Jadi waktu tu hang dah terbiasa bercakap sebagai orang UMNO kan. Tiba-tiba hang masuk pipa dalam Perikatan Nasional. Awal kalam pilihan raya dulu orang hormat hang tak tengok lah. Orang angkat hang lambung tak tengok. Memanglah hang menang. Memang boleh ni UMNO kalah, BN kalah. Orang kata gelombang syaidan. Kan, gelombang syaidan. Betul lah. Sebab hang dulu pun kan pernah hang didik orang UMNO ni walak pada parti. Hang didik walak pada syaidan. Memang jadi lagu tu lah kan. Tapi apabila lah ni hang duduk dalam Perikatan Nasional, hang apa jawatan hang ada? Dalam PAS kah? Dalam Perikatan Nasional kah? Ketua cawangan pun tak.
Kan? Ahli biasa saja. Tapi jadi ahli parlimen. Nak cakap atas platform apa tak boleh. Nak cakap sebagai pengurusi perhubungan dah tak boleh. Nak cakap tentang ataupun dia ahli fatwa PAS ke, ahli jawatankuasa PAS pusat ke, ataupun ahli jawatankuasa PAS cawangan ke, pun tak ada. Kan? Bila tak ada, dia duk gila bercakap lama macam akulah. Tapi cuma aku ni pada maika sikit lah. Walaupun aku tak ada apa jawatan dalam parti lah UMNO ni. Tapi aku maika lah buat cyber trooper, buat cyber. Aku reka pasal aku boleh bercakap. Sebab aku jenis gila bercakap. Aku faham sangat dengan orang gila bercakap ni. Jadi Hang Syedan, nak cakap pula, nak tutup PAS, tak patut sangat Hang jadi ahli PAS kan. Nak tutup satu, tak patut sangat kan. Hang duduk dalam geng dia sekali. Mereka tutup UMNO. Yang tutup UMNO pun seolah-olah bukan tanggungjawab hang. Yang nak jaga UMNO kami sokong tak sokong, kami ikut tukar kami lah. Ikut tukar orang Johor lah. Yang duk kalut sangat duk orang tak sokong UMNO pasal apa? Hanya duk kacau lah orang tengah UMNO. Jadilah ni tu dah lah. Kan nak buat keputusan apa pun fikir habis-habis. Jangan ikut perasaan marah. Jangan ikut perasaan tamak. Ni hang tamak sampai tak mau nak bounty langsung, tak mau bagi peluang kat online. Jadi ketua UMNO bahagian, jadi ahli parlimen, jadi menteri, hang kira nak ke hang semua. Sebab tu hang jadi merayu hang pelik lah ni. Lah hang tahu kata hang merayu hang tu. Lagi orang cakap, lagi orang meluak kan. Okeylah. Selamat berjuang lah Cik Dawai. Kami berjuang cara kami, jangan kacau lah orang tengah kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita sambung untuk video yang kedua pasal kenyataan Syedan Kasim jangan main Perikatan Nasional tidak perlu gunakan isu DNAA Zahid untuk berkempen di Pelangai. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam minda. Waalaikumsalam. Apa tengok? Statement dalam Berita Malaysia Kini. Syedan kata PN dia tak galakkan PN gunakan isu DNAA Zahid untuk kempen. Tak sampai 3 minggu selepas parlimen, India yang desak supaya parlimen bincang ataupun membahaskan isu DNAA Zahid. Tapi di Pelangai dia kata lain pula. Dia kata lain pula tu. Dia ada rasa malu lah tu. Nampak tengok tu yang kata orang politik Perangai dia. Lagu tu lah perangai dia kan. Selepas dia cium tangan PMS kan, dia dah ubah perangai dah. Tu satu. Apa kena berhati-hati. Apa tengok dia punya politik balik mai di parlimen tibai ke bukan. Mai di kawasan tibai balunya ke bukan. Itu buat statement. Dia tengok apa lah yang boleh untung dia akan buat lah kan. Sebab tu lah puak-puak PN ni pun tak lantik apa-apa jawatan dia kan. Jadi sebelum nampak dia tahu sama juga kan, presiden dan timbalan presiden tak dipertandingkan, tak demokrasi lah. Zahid takutlah macam-macam apa yang tak kata. Dia kata hangit. Ini tak dalam melangkah 6 bulan. Tak dalam melangkah 6 bulan Allah Ta'ala tunjuk dah kat walaun dan walaun ni. Kali ini PAS pula tak bertanding 5 jawatan tertinggi. UMNO takat 2 jawatan saja. Ni 5 jawatan tak dipertandingkan. Jadi ingat tengoklah statement Syedan nak kata apa. Nak kata apa macam mana kata kat Zahid tu. Kan? Nak kata apa. Buatlah statement sekali tentang PAS tidak mempertandingkan jawatan 5 jawatan tertinggi. Nak kata maka UMNO tu dia bantai cukup-cukup lah. Dengan PAS tak orang ni kata apa. Sedangkan UMNO ni kan rumah tangga dia dah. Rumah tangga baru dia PAS. Dia dapat kata dia masuk PAS. Kan? Jadi kita nak tengok lah dah. Selain daripada Syedan, banyak lagi yang kata apa. Baru-baru lah gue ataupun orang kata apa pemimpin PAS dengan bersatu yang dipertikai presiden dan timbalan presiden UMNO tak dipertandingkan tu. Dia pun nak kata apa? Adakah hampa ada kira betul lagi? Walaun tu tengok. Tapi besoklah walaun kan. Wah, ketua mereka buat kok mana pun tak apa kan. PM best kan. Bersih apa semua. Semuanya boleh. Hak mereka buat semua betul kan. Orang lain buat tak betul. Ada orang lain ada haram halal. Mereka halal semua kan. Hukum baru mereka kan. Astagfirullah. Jadi apa
Hampa tengoklah no, itulah perangai yang duk ada no. Yang duk ada dalam Perikatan Nasional. Sebab itulah Allah Taala tak bagi kat depa kemenangan. Buatlah lagu mana pun, hampa tunjuklah gelombang hampa kok mana pun jawatan nombor 1 negara, tetap Allah Taala tak bagi. Kena terima hakikat ini adalah kehendak Allah Taala. Sebab hampa selalu cakap soal agama, maka akidah yang pertama segalanya Allah Taala. Kalau Allah Ta'ala bagi kat hampa jahanam negara ni. Nah? Allah Ta'ala maha mengetahui. Kami tetap yakin yang tu. Nah, akidah kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah takkan izinkan sesuatu kumpulan sesuatu apa-apa je kumpulan perang ke apa dengan menggunakan sumber yang haram kan. Allah akan bagi huru-hara, Allah akan bagi gundah gulana, hati tak tenang disebabkan sumber yang haram, hampir bagi dekat bawah-bawahan dengan sumber daripada sumber-sumber yang haram. Bilakah Muhyiddin Yassin nak pi saman Anwar Ibrahim berkaitan dana judi? Aku akan buat nanti satu video berkaitan dana judi. Sampai hari ni Muhyiddin Yassin tak saman-saman Anwar Ibrahim. Kalau dia tak berani saman, sebab daripada isu federal dia berani saman. Tapi berkaitan isu dana judi yang Anwar Ibrahim umumkan selepas Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri, sampai hari ni Muhyiddin Yassin tak berani saman Anwar Ibrahim. Okey, aku akan bawakan video yang ketiga. Last video untuk PAS Peralih ni, yang tempat Syahidan Kasim ni, bekas Syahidan Kasim ni bekas Menteri Besar Peralih nak buat beras sendiri. Jom sama-sama lah kita dengar sekali, last kali kita ulas. InsyaAllah Peralih pun nak buat beras sendiri juga. Nak buat beras sendiri. Kita ada padi, kita akan buat beras. Terengganu yang korang padi pun boleh buat beras, takkan Peralih tak boleh buat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silap minda bijak berganda. Hampa tengok video. Boleh nak buat beras sendiri. Sebab kita ada padi. Kan? Apa yang walak memfikir bila dengar hujah daripada MB Peralih tu? Oh, mereka kata hebat. Hebat. Mesti selesai masalah beras di Peralih ni. Hebat kan? Mereka lupa dia guna perkataan buat beras. Nanti kita buat beras. Beras ni mai daripada padi. Nak cerita lagi buat beras ke, buat padi ke, apa ke. Kat Jam Pusat dah buat lama dah puluhan tahun. Nasi yang belum terdarah lah ni. Siapa yang tak beza bukan kat Jam Pusat lah. Yang duk bagi subsidi padi tu siapa yang duk bagi. Abang kata hampa tu takat nak bungkus beras saja. Macam lah viral kata MB kita buat sekilo RM7 murah. Matematik mana apa pakai? Sekilo RM7. Kalau beli hak di buah kawalan ni 10 kilo RM26. Kalau hak Kedah punya sekilo RM7, 10 kilo RM70. Oh, RM70 sama daripada RM26. Matematik mana pakai ni? Matematik mana pakai? Walaupun pun tumpang bodoh sama lah. Sekolah mana tak tahu ada mengaji kan. Tapi ucapan MB Peralih tu dalam video yang saya tunjuk saat ni, nak tunjuk kita main politik dalam kancah krisis beras dan sebagainya ni. Nak main politik. Mereka pun ambil kesempatan. Peralih bukan kena buat. Ada padi kan. Padi mana? Mana padi? Tadi aku nak tengok. Apa boleh buat tak boleh buat? Aku nak tunggu tengok. Apa boleh buat ke tak boleh buat? Nak abang pergi buat beras, buat padi ni daripada LPN dulu, tukar pada Bernas. Yang tukar pada Bernas tu pun, tu Mahathir tu. Pada Bernas, untung orang banyak wujudnya apa, orang pergi tu lah, kelompok-kelompok ejen-ejen tengah kan. Dulu LPN jaga tak ada masalah. Lagipun krisis beras ni dia ya baru dah sekali. Itu pun sabit krisis dunia. Kan? Lompat tak tengah dah. Yang lain tu ucapan tu kan apa, ambil kesempatan politik. Nak harap mereka buat masjid, mereka tak buat masjid. Nak kata mereka boleh bina kilang beratus-ratus bilion, mereka tak boleh. Nak suruh mereka buat universiti, tak boleh. Nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. Masalah rakyat pun tak boleh selesai. Mereka ambil pun nak tipu mata rakyat sikit ni. Kes beras ni, mereka pun munculkan diri. Kata mereka nak jadi hero dalam krisis kekurangan beras di negara kita ni. Tu ya kan mereka lah ni. Mereka fikir dulu lah. Macam Peralih ni fikir dulu macam mana nak menjana pelaburan. 100 bilion kan, 200 bilion kan. Dia fikir abad padi tu. Padi tu ada dah. Mada tu jaga lama dah. Mada ni bukan kerajaan negeri. Mada ni kerajaan pusat. Di bawah Kementerian Pertanian.
Mak dah buat puluhan tahun sebelum merdeka lah. Belum merdeka dah lah. Selepas merdeka lah. Selepas merdeka lah kan. Sebelum merdeka kita dalam perang dengan Jepun. Kita ada perang dengan British. Yang perang dengan British dia buat UMNO lah. Sampai menang, sampai dapat kemerdekaan tu UMNO lah. UMNO yang merencanakan kan. Dah hari ni pun kita tengok Perdana Menteri kita pun main daripada UMNO. Sebab tu UMNO tu karamah kan. Ya. Bukan PAS. PAS ni Noor ambil Ibrahim. kisah berat. Kampur tu. Okey. Assalamualaikum. Okey geng. Itulah 3 video aku berkongsi bersama hampa semua. Okey, first kali aku akan bawa pasal Syahid dan Kasim. Okey, Syahid dan Kasim sekarang ni hampa tengok dua orang sosok manusia ni yang paling-paling meroyan sekali. Satu Syahid dan Kasim dan satu lagi Anwar Musa. Bayangkan dah puluhan tahun duduk di dalam dunia politik Malaysia. Puluhan tahun berkuasa, puluhan tahun jadi ahli parlimen, puluhan tahun menjadi menteri, puluhan tahun ada jawatan-jawatan tinggi dan duit berlambak, komisen puluhan ribu sebulan. Kan bayangkan. Dan sekarang tiba-tiba asalnya digantung tapi dipecat. Dia minta diri dia tu dipecat. So dia dipecat. Dan apabila dia dipecat, dia tak boleh dicalonkan waktu PRU POM. Dia pergi terapa dengan PAS, dia pergi peluk dengan PAS. Lepas tu duk kononnya dia duk sebut Melayu, Islam. Last, waktu dia berkuasa haram penjadah apa pun tak buat. Kan? Sama jugalah seperti mana peruntukan. Seperti mana KJ pun meroyan pasal peruntukan. Sebab apa tak bagi, sebab apa dia tak bagi taruh hijau. Senang-senang bagi je setiap peruntukan tu. Cuba flashback balik. Zaman Hampol, zaman KJ, zaman Syahid dan Kasim, zaman Anwar Musa. Ada jawatan menjadi menteri. Apa yang mereka buat kepada pembangkang ketika itu? Mereka buat tak tahu. Mereka buat macam tak ada apa-apa. Mereka tak fikir pun. Sekarang apabila disebabkan ada perjanjian MOU antara Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang yang tahun lepas dan juga dengan Ismail Sabri, ada perjanjian dan Anwar Ibrahim letak tiga syarat. Antara syaratnya adalah peruntukan. So bila Anwar Ibrahim minta peruntukan dan waktu tu Ismail Sabri setuju, yang penting Anwar Ibrahim tidak berusaha menumbangkan kerajaan Ismail Sabri. So dapatlah peruntukan. Sebab itulah Anwar Ibrahim arahkan ahli-ahli parlimen dan juga ketua pembangkang mai berunding dengan timbalan Perdana Menteri kedua supaya berunding soal peruntukan. Sampai hari ni dia tak berunding. So siapa yang hipokrit sekarang? Sedangkan Anwar Ibrahim dah sediakan jalan untuk nak dapat permohonan peruntukan. So itu satu bab. Dan apa yang aku cakap, Anwar Musa dan juga Syahid dan Kasim, mereka dah puluhan tahun mereka berkuasa. Tiba-tiba tahun ni tak ada kuasa, tak ada tempat. Kan? Tak ada duit pula. Sebelum ni komitmen puluh-puluh ribu, tahu-tahu masuk pencen je, babe. Komitmen rumah besar, kereta 2-3 biji, malah kereta anak pun dia tolong belilah. Apa rumah anak pun dia tolong bayar lah. Apa semua anak itu, anak ini cucu lah. Apa semua tahu-tahu. Dah ni dah tak jadi menteri dah. Yang macam dah tak ada tempat, dah tak ada kedudukan. Duk makan pencen ahli parlimen ataupun pencen menteri je. Allahu Akbar, memang pecah perut, serabut perut lah cerita dia. Sebab tu dia duk meroyan sampai hari ni. Dan sekarang ni dia kod mana pun, dia pun nak kena ambil alih UMNO. Bila geng-geng Perikatan Nasional, terutama pengkhianat UMNO dapat ambil alih UMNO, mereka dah dapat kuasai, mereka dapat tubuh kerajaan pusat. Perikatan Nasional akan ada di dalam kerajaan pusat. So itulah plan mereka. Mereka sanggup pecah belahkan rumah orang, rumah tangga orang. Mereka sanggup robohkan masjid orang demi untuk mereka dapat kuasa. So lah ni, seperti mana tadi abang tu langsung Syahid dan Kasim tak bagi peluang kepada orang lain. Bayangkan kalau hampa tengok wajah Syahid dan Kasim dah tua dah. Cuba tengok geng-geng yang mana daripada mula duduk di dalam dunia politik, daripada muda, puluhan tahun dah berkuasa, dia akan berpolitik sampai dia mampus, sampai dia tua. So kita boleh tengok nanti ahli parlimen mana yang mati di dalam keadaan berpolitik, kan? Sebab anda kata, kita ni kehidupan kita suka dengan baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan mati dalam keadaan baca Quran. Kita suka semayang, kita suka apa-apa, kita akan mati insyaAllah dengan kebaikan hak yang kita buat. Tapi apabila kita mati, kita ni di dunia, kita suka merempit, kita suka buat benda-benda hak tak elok. Berapa ramai Allah hatong mati dalam keadaan perkara-perkara perbuatan yang berdosa, yang dah tua-tua pun tak reti bertaubat, tak reti stop, masih nak lagi. Contoh macam Mak Rempit lah, contoh macam Mak Rempit hak yang duk Superman tu, sampai umur
70 duduk Superman lagi. Sampai umur 80 duduk Superman. Umur cukup-cukup umur 81 bam mati. Mana nak tahu kan. Tapi itulah kita boleh tengok pengajaran banyak sangat dah. So aku untuk Syahrian Kasim hak yang DNAA tu. DNAA Syahrian Kasim apa nama? Hak yang Syahrian Kasim dia baru ada rasa perasaan malu terhadap DNAA. Sebab sebelum ni aku pernah dengar tapi lama sebab dia dapat kalau tak silap aku 2019 ke 2020 Syahrian Kasim dapat DNAA di bawah kes cabul. So apabila Zahid Hamidi dapat DNAA, tiba-tiba di dalam sidang parlimen ahli parlimen apa hak yang India tu tanya, Arau kan pernah dapat DNAA tu dia apa terus bermula saat itulah dia dah kurang dan dia tak sebut pun soal DNAA. So baru ni kempen pilihan raya dekat Pelangai tiba-tiba dia keluarkan kenyataan tak perlulah Perikatan Nasional tidak perlulah menggunakan modal kempen Zahid Hamidi dapat DNAA. Jadi dia dah kita ada perasaan rasa hati ni Allah je hak yang jaga hati kita. Apabila hang terlalu memikirkan keburukan orang, Allah hantar orang memikirkan keburukan hang. Kedak berapa ramai rakyat pun tak tahu hang ni Syahrian Kasim pernah dapat DNAA. Tahu-tahu Allah hantar kan sebabkan hang ni keterlaluan, Allah atau orang buka balik aib hang yang dah ditutup. Tapi sebab hang keterlaluan dengan orang punya macam mana orang punya aib, kita nak kata Zahid aib darat sebab kes dia memang tersebar dah. Macam dia punya macam orang lain punya dapat DNAA, tahu-tahu Allah kalih balik bagi orang buka hang punya DNAA. Hang malu muka macam jebon muka kalih belakang. Kalau hampa ingat waktu Barisan Nasional, 2 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan. Tiba-tiba nak ambil apa PAS yang bersama dengan Syahrian Kasim sekarang ni, dan parti yang Syahrian Kasim duduk sekarang ni tidak dipertandingkan 5 jawatan tertinggi di dalam PAS. Syahrian Kasim tak ada jawatan apa pun, tak ada tempat apa pun duduk di dalam PAS tu. Dia hanya menjadi ahli dan Syahrian Kasim jadi ahli parlimen. Itu pun rezeki dia lah. Kalau tak, of course akan ada orang PAS dah yang akan mewakili dekat parlimen Arau. Tapi disebabkan Syahrian Kasim terus apabila nama dia tidak dicalonkan, terus dia bertanding di atas tiket Perikatan Nasional. So taruh mana dia duduk balun UMNO tu disebabkan 2 jawatan tidak dipertandingkan. Tak demokrasi lah, tak itu, tak ini, tak macam-macam. Tiba-tiba sekarang ni 5 jawatan PAS tidak dipertandingkan. Allahu Akbar. Senyap dik. Langsung dia tak sebut soal 5 jawatan tidak dipertandingkan. Jadi dia ni kena kat batang hidung sendiri lah. Sama macam PAS tahu mana dia duk hentam UMNO kan. Sebabkan 2 jawatan tidak dipertandingkan. Tahu-tahu kan PAS 5 jawatan tu. Dan sekarang ni ada orang kata kalau jawatan itu di-open, 5 jawatan itu di-open untuk dipertandingkan, kemungkinan orang yang nak bertanding tu akan kena pecat oleh ni pimpinan-pimpinan yang tertinggi macam di dalam PAS. Sebab konsep PAS adalah konsep walak. Kan, kok mana pun kena walak dengan presiden. Kok mana pun kena walak dengan timbalan-timbalan presiden, dengan naik presiden. Jadi itu hak berlaku. Cuba apa tengok beberapa orang yang dah melawan pimpinan-pimpinan PAS semua kena pecat kan. Hak yang mana tegak baru dah kena pecat. Jadi itulah yang berlaku di dalam parti PAS. Okey, yang ketiga, PAS, negeri yang diperintah oleh PAS, negeri Perlis. Negeri Perlis ni pun belanja pun tak cukup. Terpaksa berhutang minta bantuan lebih kepada kerajaan pusat. Ada hati dia nak buka satu kilang untuk dia nak packing sendiri. Negeri Kedah dah buat kan. Dan negeri Kedah jual beras 1 kilo RM7 yang dikeluarkan oleh packaging daripada kerajaan negeri Kedah. RM7 babe. Ni beras import sekarang ni pun RM4 lebih. Kalau tak silap aku RM4.20. Beras import RM4.20.
beras import yang sekarang ni kita duk rasa mahal ni. Kalau beras subsidi, beras tempatan, super tempatan, baru RM2.6. Ini bayangkan, mereka jual sekilo RM7. 10 kilo tak naik RM70. Gila tak gila? Tapi dia pun bangga, dia pun rasa inilah keluaran Kedah. Sedangkan beras tu sama ya, tak ada beza apa pun. Sama ada waktu hang packing tu ataupun waktu hang duk semai tu, hang pun baja hang mahal sikit, baja hang hebat, baja yang berkualiti. Sebab itulah boleh keluarkan hasil beras yang mahal. Seperti mana beras wangi plastik warna pink tu, oi, aku beli tadi pun RM70. Aku tengok tadi pun memang aku nak ambil, tapi tengok RM70. Terasa macam nak, tapi RM70 rasa tak payah. Tapi memang bini aku dia beli kat paket kecil. Setiap kali masak pakai beras import kan, beras tempatan, bini aku kalau tak silap dia ambil setengah pot kecil tu, bubur dan dia gaul, jadi semua beras jadi wangi. Itulah yang terbaru. Cara terbaru kita nak rasa kita ni acah-acah makan beras mahal kan, waktu tengah masak tu bau dah keluar pun memang wangi. Jadi itulah kita mengharapkan cuba hangpa tengok yang dia nak buat beras sendiri daripada negeri Perlis, disebabkan dia ada macam dia ada padi. Subsidi tu pun kerajaan yang bagi. Bukan kerajaan negeri, kerajaan pusat. Segala pengurusan semua di puluhan tahun semua kerajaan pusat. Tak ada sangkut paut dengan kerajaan negeri. Semua kerajaan pusat. Jadi hampa tak payah sembang lah. Kecuali contoh macam Kedah, dia ada lembaga zakat Kedah yang invest untuk nak tanam padi. So okey lah, dia ada satu lembaga itu pun ada duit. So dia boleh spend untuk dia nak buat beras sendiri. Berbeza dengan Perlis rakyat pun ada berapa ratus ribu je. So dia punya lembaga zakat kan, satu tabung besar tu aku rasa mungkin ada tapi tak banyak. So dia nak invest lagi, dia nak bantu rakyat lagi, ini macam orang kata ini hanya semua pancing. Hanya dia nak bagi kononnya nanti depa ni lah yang daripada beras Perlis lah yang akan bagi penyelesaian kepada beras-beras yang tak cukup di dalam negeri-negeri Perlis. Okey. Itulah, sedangkan berbilion ringgit kerajaan pusat membelanjakan untuk subsidi, untuk bagi subsidi beras je. Tapi kerajaan negeri ni kita pun tak tahu sendiri fikir. Ini semua pancing ayat manis gula-gula untuk nak kononnya depa kuat. Jadi walaupun nanti fikir Perlis dah nak buat bagus. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Boleh subscribe, like, komen dan share anda kat Maampan tuan. Assalamualaikum.